أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat meneruskan pertemuan bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita berada pada muka surat 5, kitab Jawi, di mana muqaddimah daripada pengarang matannya iaitu Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-hukm al-aqli, beliau berkata, i'lam anna al-hukm al-aqli yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahui olehmu bahawa hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Jadi perbahasan asal dalam kitabnya ialah mengajak untuk kita mengetahui tentang hukum akal. Jadi beberapa huraian berkenaan dengan kalimah ataupun perkara yang disebut sebagai muqaddimah matan ini, di mana ketahuilah olehmu, mungkin bahasa kita, ketahuilah olehmu bahawa hukum yang bangsa akal, hukum yang jenis akal ini tersimpan ia pada 3 bahagi. Ada 3 bahagi, 3 bahagian hukum akal. Hukum akal ada 3 bahagian. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini kerana bertambatan maksud dengan dia. Jadi ada kaitan dengan maksud kitab inilah, untuk membahaskan perkara-perkara yang berkait dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah usuluddin. Ini adalah perkara yang berkait dengan hukum akal. Dan kerana intifa', kerana mengambil faedah dengan dia pada maksud. Intifa', mengambil manfaat dengan dia pada maksud. Tujuan penulisan kitab ini adalah untuk mengambil manfaat berkait dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin, sebagaimana tajuk kitab, sebagaimana judul kitab ini, Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Maka jumlah ini muqaddimah kitab, ayat dalam jumlah itu maknanya ayat lah, dalam bahasa Arab jumlah itu ayat. Daripada kalimah, beberapa kalimah membentuk ayat, beberapa kalimat akan membentuk jumlah dalam bahasa Arabnya. Maka jumlah ini muqaddimah kitab, bukan muqaddimah ilmu. Kalimah i'lam, ketahuilah olehmu, ini bukanlah muqaddimah kepada ilmu usuluddin, tetapi muqaddimah kepada kitab akidat. Kitab asalnya matan al-Imam As-Sunusiyah, matan As-Sanusiyah.
Adapun muqaddimah ilmu itu iaitu mabadi yang 10 perkara. Jadi ilmu dalam perkara yang menjadi muqaddimah pendahuluan bagi setiap ilmu ialah prinsip yang 10 dalam kepentingan ataupun perbahasan semua ilmu. Ada 10 prinsip ataupun asasnya bagi menetapkan sesuatu ilmu itu. Jadi mabadi ataupun prinsip asas ilmu ini akan akan diketengahkan perbahasannya nanti. Adapun muqaddimah ilmu itu iaitu mabadi, prinsip yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya, akan disebutkan kemudian. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah yang akmal. Orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah yang akmal itu, hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini. Jadi antara kepentingan apabila disebut ketahui, tahu apa? Tahu 10 perkara yang asas dulu. Nak mula kepada tahu itu ada 10 perkara yang asas. Kita kata ilmu dalam bahasa Arab, ilmu dalam bahasa Melayu. Tetapi bila kita terjemah sebagai tahu, ketahuilah. Tahu apa? Kita rasa orang panggil kita saja. Tetapi sebenarnya ketahuilah itu ialah tuntutan, sebutan untuk mengingatkan kita tentang perkara yang perlu diteliti secara mendalam. Perlu kepada perkara yang mendalam. Asasnya ilmu secara mudah ialah mengetahui sesuatu perkara yang betul, benar mengikut hakikatnya, yang yakin berdasarkan kepada bukti ataupun dalil-dalil yang yakin. Jadi tahu maknanya kita mendapat maklumat yang benar. Yang kedua, bukti-bukti tentang maklumat itu yang menunjukkan ianya benar juga adalah pasti, adalah secara yakin. Nanti akan ada perbahasan pula dari sudut kedudukan tahap maklumat yang diterima, tahap keyakinan terhadap maklumat. Ada pada tahap yakin, ada pada tahap zon, ada pada tahap syak, ada pada tahap waham. Jadi itu perbahasan yang berikutnya dalam menyatakan tentang ilmu. Jadi dalam ilmu ini, kita apabila disebut ketahui olehmu, tahu itu apa? Bukan dengan kalau orang sebut, kita berpaling, kita tahu. Bukan begitu. Tapi tahunya mengenai tujuan dan maksud sesuatu perkara. Jadi dalam ayat tadi juga disebut ketahui olehmu. Siapa kamu ataupun kamu di sini ialah orang yang dilawan cakap, orang yang berhadapan. Tetapi dalam penulisan kitab, dianya bercakap dengan para pembaca. Jadi bila dibaca, orang yang mendengar pula perlu kepada mengambil tahu tentang ilmu ini, ataupun perkara yang disampaikan. Ini yang disebut sebagai asasnya maklumat, kemudiannya dipastikan, maka jadi satu ilmu. Dan bagi setiap bidang ilmu, di sini secara umum, mana-mana ilmu sahaja, ada 10 prinsip. Sebab apa yang disebut sebagai ilmu adalah perkara yang telah pun ditentukan bidang ataupun disiplinnya. Ada disiplinnya, bidangnya yang tertentu. Maka ada 10 prinsip, baik pada ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin yang akan kita bahaskan ini, ataupun ilmu lain sebagai ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu tajwid, ilmu fiqh,
Maka setiap perkara itu adalah perkara yang berkait dengan ilmunya tersendiri. Sebab itu kalau kita tengok nanti mungkin secara kefahaman kita kata akidah dan ilmu akidah. Akidah adalah keyakinan hati yang putus berdasarkan dalil yang diyakini. Secara mudah kita kata pegangan hati yang yakin secara sepenuhnya, 100% yakin dan ianya bertepatan dengan yang benar, maka kita sebut sebagai akidah. Namun ilmu akidah ialah perbahasan tentang maklumat-maklumat yang berkait dengan keyakinan ini. Beza dengan akidah yang ada dalam hati, tetapi yang kita sebut ilmu akidah ini ialah satu maklumat yang perlu kita peroleh untuk kita yakini dalam hati kita. Jadi ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf dan seumpamanya ini adalah ilmu-ilmu yang akan jadi lengkap seseorang itu apabila dia memilikinya. Apabila seseorang itu memiliki ilmu ini, maka dia akan jadi sesuatu yang lengkap pada dirinya untuk menetap pada diri seseorang. Jadi pada setiap bidang, setiap disiplin ilmu ada 10 prinsip. Bagi orang yang nak belajar sesuatu ilmu secara mendalam, pastinya disebut di sini ilmu atas wajah yang akmal. Nak belajar ilmu secara akmal, secara lebih sempurna itu, hendaklah mengetahui 10 prinsip ini. Apa dia 10 prinsip ini? Iaitu yang dinazam oleh setengah mereka itu dengan katanya. Ada 10 perkara yang disimpulkan, dihimpunkan dalam bentuk puisi lah. Kita kata nazam. Nazam ini puisi. Ataupun bahasa Arab juga menyebutkan lebih terperinci, dia kata sebagai syair. Kata pengarang dengan katanya kepada orang yang menyusun prinsip ilmu ini, inna mabadi kulli fannin 10 al-hadd wal mawdu' thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatul wal wadi' wal ismul istimdad hukm asy-syari' masaila wa ba'd bil ba'd iktafa wa man dara al-jabi' hadha syarafa. Bahawa mabadi tiap-tiap ilmu itu 10 perkara. Prinsip ilmu itu ada 10 perkara. Pertama, had ilmu. Batasannya, bidangnya, disiplinnya, kita kata. Dan kedua, tempat hantarannya. Apa dia? Maudu' ataupun tajuk. Perbahasan utamanya. Perbahasan utama yang menjadi maudu', yang menjadi tajuk perbahasan ilmu tersebut. Dan ketiga, faedah as-samrah, hasil daripada pembelajaran sesuatu ilmu. Pertama, apa dia yang disebut ilmu itu? Yang kedua, apa faedahnya? Yang pertama, apa dia ilmu? Yang kedua, apa perbincangannya? Yang ketiga, apa hasilnya, apa buahnya, apa faedahnya. Dan keempat, kelebihannya.
Ya, keempat adalah kelebihan ilmu itu. Apa kelebihan sesuatu ilmu yang hendak dipelajari? Dan kelima, nisbahnya. Ya. Apa yang disandarkan kepada ilmu itu. Dan keenam, orang yang menghantarkan dia. Ya, siapa yang menjadi pelopor yang mula-mula membahaskan ilmu ini. Nisbahnya ada juga yang berkait dengan namanya. Apa namanya ilmu itu? Apa nama ilmu? Dan ketujuh, namanya. Ini tu nama bagi ilmu ini. Kalau ilmu tauhid, nama yang sama juga ilmu usuluddin. Nama yang sama ilmu al-fiqhul akbar, ilmu akidah. Maka ini adalah nama-namanya. Dan ke-8, tempat ambilnya, sumber ambilan ilmu ini. Sumber al-istimdad, tempat asal ilmu ini diperoleh ataupun diambil. Dan ke-9, hukum syarak. Apa hukum mempelajari ilmu yang hendak dipelajari ataupun yang dibahaskan. Dan ke-10 adalah masalah, perbincangan, perbahasan dalam ilmu. Dan setengah mereka memadai ia dengan setengahnya. Dan barang siapa mengetahui ia akan sekalian, yang 10 itu nescaya menghabisi ia akan kemuliaannya. Jadi 10 perkara yang menjadi asas kepada sesuatu ilmu ini, jika diperoleh keseluruhannya, sudah memadai untuk memperoleh ilmu dan juga kelebihan daripada ilmu yang dipelajari. Jadi perbahasan keterangan kepada 10 prinsip ini. Maka bermula hadnya, yakni ta'rif ilmu tauhid itu. Ta'rif ilmu tauhid. Dan sebab yang kita nak belajar ni ilmu tauhid, had ataupun pengenalan. Nama ilmu tauhid itu apa dia? Apa pengertian? Apa definisi ilmu tauhid? Iaitu ilmu yang dibahas padanya daripada isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama. Yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Satu ilmu untuk mensabitkan simpulan kepercayaan ataupun keyakinan dari sudut agamanya. Ilmun yubhathu an isbatil aqaidid diniyah min adillatihi al-yaqiniyah. Ilmu tauhid ialah ilmu yang membahaskan cara untuk mensabitkan akidah agama, pegangan agama, prinsip agama berdasarkan dalil daripada bukti-bukti yang diyakini. Itu ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, ilmu usuluddin yang diperbahaskan ataupun yang dinyatakan di sini. Maknanya di sini kita faham bahawa ilmu tauhid adalah ilmu yang tujuannya mensabitkan, menetapkan pegangan agama kita. Pegangan agama kita berdasarkan kepada dalil yang diyakini.
dalil yang diyakini, dalil ini akan dibahaskan. Dan permulaan tadi Imam As-Sunusi menyebutkan tentang hukum akal, cara untuk mendapatkan dalil berdasarkan hukum akal, yang disebut sebagai dalil akli. Sebagai contoh, bahagian dalil lain, dalil naqli, yang diterima melalui wahyu, sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi dalil-dalil yang umum kita sebut, satu akli, yang kedua naqli. Yang naqli kita terima melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Naqal, yang dipindahkan, kita terima secara dipindah daripada Allah kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada kita. Secara akli, yang kita gunakan akal kita untuk memahami dan memperolehinya. Itu namanya dalil akli. Tapi perbahasan di sini ialah mensabitkan prinsip-prinsip agama yang menjadi pegangan itu berdasarkan dalil yang yakin. Secara pasti, secara yakin. Itu yang pertama, had ataupun sempadan ilmunya, ataupun pengertian ilmu. Jadi dalam menyatakan sesuatu ta'rif, dalam istilahnya disebut ta'rif itu mestilah jami', menghimpunkan, menghimpunkan, merangkumi. Ta'rif, setiap ta'rif sesuatu perkara itu mestilah menghimpunkan, merangkumi sesuatu perkara. Mungkin bahasa lain disebut mencakupi, melitupi. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua, mani', menghalang yang bukan daripada perkara itu masuk dalam kalangan itu. Maknanya mencukupi, cukup dengan apa yang disebutkan tadi. Yang lain tak boleh masuk di bawah sesuatu ta'rif itu. Maknanya kalau di sini ta'rif ilmu tauhid, ilmu fiqh tak boleh masuklah dalam ta'rif ini, sebab dia ilmu lain. Sebagai contoh, ilmu fiqh tidak boleh masuk dalam ta'rif ilmu tauhid, sebab ilmu fiqh ilmu lain, ilmu yang berasingan. Maknanya disebut sebagai mani', menghalang perkara lain daripada masuk di bawah ta'rif, dalam bawah perkara yang ditarifkan, ataupun disebut sebagai mencukupi. Dah cukup dah, mencakupi semua perkara dan telah pun mencukupi. Perkara lain tak boleh masuk lagi dalam perbahasannya. Itu yang disebutkan ciri-ciri pengertian ataupun definisi. Maknanya setiap definisi akan menghimpunkan perkara yang didefinisi itu di bawahnya dan menghalang perkara yang tidak didefinisi daripada berada di bawahnya. Perkara yang dikehendaki kena ada, perkara yang tidak dikehendaki dihalang daripada berada di bawah perbahasannya. Yang ini dinamakan ta'rif ataupun pengertian. Dan ini penting untuk kita pelajari apa sahaja ilmu. Kena jelas tentang segala ilmu. Jadi kadang-kadang sebagai contoh, kita mempelajari ilmu akidah, dalilnya ada, sumber dalilnya ada akli, ada nakli. Kita belajar ilmu fiqh, sumber dalilnya yang berkait dengan hukum itu, dalil-dalil hukum lain pula. Dalil-dalil hukum ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Sebab itu kalau orang tanya secara umum, orang tanya, awak mazhab apa? Awak mazhab apa?
ramainya akan cenderung fikir bahawa tanya mazhab itu ialah mazhab fiqh. Kita kata kita mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau kita tanya, bila tanya apa mazhab, orang akan sebut biasanya mazhab 4 inilah. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Hanbali. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Itu mazhab fiqh. Apabila disebut perbahasan berkenaan dengan ilmu tauhid, mazhabnya bukan yang tu, bukan yang 4 itu. Mungkin dalam bab ilmu usuluddin, perbahasan mazhabnya ialah Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, itu Murji'ah. Jadi itu yang akan diperbahaskan dalam mazhab-mazhabnya, aliran-alirannya. Jadi kita kena ada dalam sempadan yang sepatutnya. Jadi kalau kena faham dulu di peringkat awalnya. Jadi sebab nanti akan soalannya menjurus kepada perkara yang tidak tepat lah. Kalau duk bincang dalam bab akidah, tiba-tiba mari mengikut mazhab Syafi'i, sebagainya, sebagai contoh. Keadaan itu agak janggal. Tapi kalau bincang pasal macam mana pendekatan akidah dalam mazhab Syafi'i, mungkin adalah kerelevanannya, ada relevan dengan perbahasannya itu. Jadi had ta'rif kepada ilmu tauhid. Yang kedua, tempat hantarnya. Tadi ta'rif yang pertama telah pun kita sebutkan, iaitu isbat, mensabitkan akidah berkait dengan agama berdasarkan dalil yang yakin. Dan kata qil, ada pandangan yang menyatakan ta'rif, ilmu tauhid, ilmu akidah ini ialah mengisbatkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu, dan tiada hampa daripada segala sifat. Kata qil, ada pandangan kata ta'rif ilmu tauhid ialah mensabitkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu. Mensabitkan zat Allah tidak serupa dengan mana-mana zat yang baharu, dan tiada hampa daripada sifat. Maknanya zat Allah itu tidak sunyi daripada sifatnya, mesti ada sifatnya. Ini juga adalah untuk menjaga ilmu tauhid ini daripada serangan. Sebagai contoh, tiada hampa daripada segala sifat ini antaranya Al-Mu'attilah, yang menyebutkan bahawa Allah ini tak ada apa-apa sifat, tak ada apa-apa sifatnya. Tak payah bincang tentang sifat Allah ini, sebab tidak ada sifatnya. Sebab apa? Sebab ungkapan kita tidak akan sampai kepada apa yang dikehendaki, sedangkan ia bercanggah dengan apa yang disampaikan secara nakli daripada firman-firman Allah. Ayat-ayat Quran menyatakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takrifan yang sebahagian daripada mentakrifkan ini ialah untuk tujuannya belajar ilmu tauhid untuk menyucikan Allah daripada segala sifat yang baharu. Segala sifat makhluk adalah suci Allah. Allah suci daripada segala sifat yang bersifat dengan sifat makhluk. Sifat makhluk walaupun namanya sama, tetapi dengan namanya sama dengan sifat Allah, tapi sifat Allah bersifat dengan sifat kesempurnaannya. Dan Allah, bagi Allah itu ada sifat-sifatnya, tidak
ditolak bagi sifat-sifat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat-sifatnya. Dan tempat hantarannya, tempat hantar ilmu ini iaitu zat Allah. Tempat perbahasannya, tempat perbahasan ilmu tauhid ialah zat Allah Taala dan zat segala rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus, dan dihantarkan atas mungkin daripada sekira-kira bahawasanya hendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sani' pencipta, yakni Tuhan yang berbuat dia, Tuhan yang membuat dia, yang menciptakan, dan dihantarkan dia atas sam'iyat, artinya segala perkara yang didengar daripada Nabi daripada sekira-kira i'tikadnya. Jadi topik perbahasan ilmu tauhid ialah dalam bahasa Arab yang disebut sebagai al-uluhiyat, yang berkait dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, an-nubuwat, sifat-sifat kenabian, kerasulan. Dan yang ketiga, as-sam'iyat, perkara-perkara yang diterima daripada Nabi SAW berkenaan dengan perkara-perkara ghaib, ataupun as-sam'iyat ini juga disebut sebagai al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Inilah maudhu' ataupun topik perbahasan ilmu tauhid. Jadi ini antara yang boleh kita teliti, kita perhatikan untuk kita mendalami ilmu ini. Tujuannya, ke mana kita akan dibawa dalam perbahasan ilmu tauhid. Tajuknya, bahagian ataupun isu ataupun topiknya telah pun dijelaskan di sini, iaitu 3 perkara. Pertama, berkait dengan ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, sifat-sifat kenabian, kerasulan. Ketiga, perkara-perkara yang diterima, as-sam'iyat, perkara-perkara yang didengar daripada Nabi SAW berkait dengan al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib, yang mana kita tak tahu. Selepas kematian ada kiamat, ada kebangkitan, ada syurga dan neraka. Ini perkara-perkara al-ghaibiyat, perkara yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Jadi untuk kali ini kita telah pun berbincang tentang 10 perkara yang menjadi asas ilmu, dan kita cuba huraikan 2 perkara dahulu. Yang pertama, pengertian, definisi ataupun ta'rif. Yang kedua ialah maudhu' ataupun topik perbahasannya. Dan insya-Allah perkara-perkara lain lagi ada 8 lagi perkara yang akan kita bahaskan selepas ini, insya-Allah, jika diberikan kesempatan. Jadi untuk kali ini sekadar 2 perkara ini untuk mendekatkan kepada pengetahuan kita ataupun mengingatkan kembali pengetahuan kita tentang sesuatu ilmu, dan lebih khusus kita akan fokuskan, tumpukan kepada perbahasan ilmu tauhid. Dan pada nama ataupun ilmu ini ialah ilmu tauhid, dan pengertiannya telah pun kita bincangkan. Demikianlah juga maudhu' ataupun topik perbahasannya. Jadi sekarang itulah dahulu untuk pagi ini. Jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan, kekurangan, kesilapan dan juga tersasul kata dan seumpama itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.